hingga jam 4. Jadi insya-Allah kita ambillah manfaat daripada saat sekarang hingga jam 4 untuk kita sama-sama memahami tentang kedudukan pemakanan sayur pada kanak-kanak. Untuk itu saya mohon untuk anda on the video bagi kita menghormati kita punya guru pemakanan sayur kanak-kanak ini. Sebaiknya lah kalau boleh on video dan stay mute. Pihak admin akan mute anda semua kerana kita pun tak ada banyak masa. Memang hari ini kita nak bagi input saja dan kita akan bagi sedikit masa break dalam 20 minit selepas tetamu kita menyampaikan, kita boleh soal jawab sikit, lepas tu dia akan sambung supaya bagi dia rehat dan kita akan tutup pada jam 4 insya-Allah. Alright? Okey, adakah anda sudah bersedia? Untuk saya perkenalkan, wah Syafinas ni very ceria lah, memang patut jadi cikgu tadika ni. Allahu Akbar. Ni mesti makan sayur banyak sangat. Dengan muka yang cabi tu, ya Allah. Hai. Jealous pula awak ada bantal. Sekejap saya ambil bantal. Saya pun nak pakai bantal. Petang-petang ni kan jangan terlentok ya. Macam Syafinas tu dia ceria. Okey, boleh ajak parents ya. Untuk itu, tanpa melengahkan masa, sila kita spotlight kita minta tamu hari ini. Saya Rosita Kamel, Presiden Persatuan Taskan Negeri Sembilan bersama dengan jawatan kuasa saya, Puan Suryani, Puan Fariza, Puan Yung dan AJK yang lain. Mengalu-alukan kehadiran Puan Intan Farahana Abdul Rani, ibu kepada 2 orang anak laki-laki. Okay. Beliau sekarang adalah pelajar PhD di UTM dalam bidang psikologi pendidikan. Kawan saya ni, tapi saya di Nuriaza, dia di UTM. Okay. Dan bidang beliau adalah bioteknologi makanan. Ini pakar ni ya. Master beliau adalah bidang master pendidikan awal kanak-kanak. Seorang kita lah ni. Tapi tak ada taska. Tetapi dia ada 2 orang anak. Okay. Dan yang menariknya, dengar, dengan beliau akan viva PhD esok 3 hari bulan. Kau, saya kata Intan, are you sure you want to be with us? Tangguh tak apa Umi. Sebab dia nak berkat kita ni dekat hampir 70 orang, hampir 100 orang ni, kita mendoakan kerjaan beliau. Sebelum saya lupa, saya nak mulakan dengan mendoakan beliau. Jom kita bacakan umul kitab Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sama-sama ikut doa kita, doa saya. Ya Allah ya Tuhan kami, ya Allah ya Tuhanku, permudahkanlah Puan Intan Farahana untuk melalui proses Viva supaya jadi Vivalicious dan beliau akan melalui Viva ini without correction. Amin, amin, amin ya Rabbil Alamin. Yang menarik lagi adalah beliau sebenarnya berkhidmat di UPSI. Ni orang UPSI, okay? Sebagai pensyarah dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak. Bermula sejak 2004 di RC UPSI. Tidak salah orang ya kami jemput. Makanya ambillah manfaat untuk masa yang kita ada ni, untuk masa yang rehat kita ini bersama Puan Intan. Tanpa melengahkan masa, kita doa majlis kita berjalan dengan lancarnya. Dipersilakan Intan Farhana. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada sayur. Okay.
Kajian tentang kesan penggunaan modul suka makan sayur dalam meningkatkan pengetahuan dan sikap penerimaan kanak-kanak terhadap pengambilan sayur. Jadi saya punya responden ni adalah kanak-kanak dan juga kanak-kanak tadika dan juga ibu bapa lah. Saya punya cabaran waktu orang kata apa buat kajian ni adalah waktu MCO kebetulan masa PKP pertama. Jadi data collection saya tu daripada buat di tadika di prasekolah kita di rumah. Okay. So hari ni sebenarnya nak cerita apa ni? Kenapa nak kena makan sayur? Soalan ni banyak ni Intan. Soalan Umi ni, siapa yang perlu makan sayur ni? Kenapa nak makan sayur? Apa beza sayur dengan buah? Macam saya ni, Umi tak suka makan sayur tapi makan buah. Okey tak? Lepas tu Intan, berapa banyak sayur yang kanak-kanak perlu makan? Banyak lagi soalan. Bagaimana, yang best sekali Intan nak tanya, bagaimana nak ajar anak untuk makan sayur? Apakah aktiviti kita nak buat? Banyak tu Intan soalan. Silakan Intan. Okey, baik. Terima kasih Umi. Saya rasa rata-rata dalam ni sama ada pengusaha tadika lah ataupun taska yang Umi, dan sama ada kita sebagai practitioner atau kita sebagai ibu bapa. Saya sendiri pun ada anak tadika, anak taska, dulu ada. Okay, cabarannya macam mana saya boleh bermula untuk kata terlibat dengan kajian berkaitan dengan pemakanan sayur ni adalah disebabkan anak sulung yang memotivasikan saya untuk menjurus ke arah pendidikan pemakanan khusus kepada pengambilan sayur. Okay, anak sulung ni pada peringkat bayi kita dah memang perkenalkanlah dengan sayur, kita bagi puri. Sebelum saya bagi puri buah yang manis, saya sediakan dulu puri dalam bentuk sayur-sayuran. Okay, daripada kita hanya fokus kepada satu saja sayuran, mula-mula kita perkenalkan dahulu mungkin contohnya sayur yang tasteless. Okay, contohnya sediakan, kalau kita sediakan labu terus dia manis, so nanti dia akan tolak pula makanan yang sayur yang mungkin rasa dia tasteless ataupun pahit sedikit lah kita kata kan. Jadi bila masa kecil dah diperkenalkan dengan sayur pun, tapi dah masuk 2 tahun dia tolak. Kenapa? Dekat situ kenapa itulah yang buatkan saya rasa there must be something. Macam mana kita nak treat ataupun kita nak ajar, kita nak didik anak ni untuk makan sayur. Okay. Balik pada soalan Umi tadilah. Okay. Siapa sebenarnya kena makan sayur? Kanak-kanak je kena makan sayur. Okay. Kita kena makan sayur tak? Okay. Kalau ikutkan peratusan daripada satu kajian lah yang dijalankan di Malaysia, sebenarnya kita orang dewasa ni 94% dewasa di Malaysia tidak makan sayur. Kenapa agaknya tak makan sayur? Okay. Kalau kita orang dewasa kurang makan sayur ataupun tak cukup ambil sayur, bayangkan bagaimana kita nak ajar ataupun kita nak didik anak ni untuk makan sayur. Kena ada, maksudnya siapa yang perlu makan sayur sebenarnya? Semua peringkat umur. Okay. Kalau ikut Kementerian Kesihatan Malaysia tahun lepas, ada piramid makanan yang baru pun sebenarnya diperkenalkan. Okay. Yang mana kalau dulu kita kenal piramid makanan ni yang paling dasar dekat bawah tu adalah karbohidrat ataupun makanan ruji lah, kita kata nasi, mi. Jadi orang kita semua makan benda, maksudnya yang ada di bahagian bawah tu paling banyak lah. Kita ambil nasi banyak portion dia, sayur sikit, kemudian ada protein sikit lah, ikan, ayam dan sebagainya lah. Okay. Tapi tahun lepas, dalam piramid makanan yang baru, sayur dan buah berada di dasar. Kalau kita tengok piramid makanan kan, paling bawah tu adalah bahagian sayur dan juga buah. Yang mana kalau ikutkan Kementerian Kesihatan dah susun paling kurang 5 sajian. Okay, sayur dan buah ada 5 sajian sehari. Dan sebaiknya untuk kanak-kanak pun masih ikut 5 sajian sehari. Okay. Adakah boleh ambil maksudnya buah sahaja? Boleh tak? 5 saja tu buah sahaja. 5 kali makan satu hari, buah sahaja. Okay. Ada perbezaan. Kenapa kita makan buah saja? Kenapa kita tak boleh makan buah saja? Kenapa kita kena campur? Kena ada portion untuk sayur-sayuran. Okay. Kalau saya tanya Umi lah. Okay, Umi, kenapa Umi makan buah? Tadi Umi cakap Umi mungkin kurang makan sayur lah. Okay. Kenapa Umi makan buah? Sebab tak suka makan sayur,
tahu sayur tu penting tapi susah sangat nak makan sayur, cari alternatif. Buah memang sukalah semua. Boleh ke macam tu? Okey. So buah ni sebenarnya kalau ikut logik ni lah memang rasa dia manis. Okey. Dan kita tak perlu masak pun buah, betul? Kita boleh makan je. Kita basuh dan kita boleh makan terus. Sama ada kita nak potong ataupun kita makan terus lah. Tapi sayur ni dia ada kekangan dia. Okay, contohnya kita nak makan terus ni mungkin dalam bentuk ulam-ulaman lah. Tapi kalau kata kita untuk jadikan satu hidangan, contohnya dengan anak lah, mungkin anak tanpa ulam lah kan, kita makan sambal. Jadi kita mungkin buat sup ataupun kita kena masak sebenarnya, kita kena tumis, mungkin goreng sayur. Antaranya itu adalah kekangan jugalah dari pihak ibu bapa. Saya faham, saya sendiri pun ibu bapa tambah MCO ni kan, maknanya kita dia pegang banyak topi. Kejap kita pegang topi chef, kejap kita pegang topi apa lagi, nurse, kejap luka kan, datang pakai topi nurse pula, mungkin sapu-sapu ubat, gosok-gosok sikit. Nanti jadi hakim pula, ada yang bergaduh kan panggil, siapa yang salah ni Umi? Jadi kekangan masa pun antara juga faktor saya rasa, selain daripada kita ada kesedaran kalau ikut tadi Umi cakap kan, tahu sebenarnya makan sayur ni bagus. Okay, makan sayur ni paling-paling kita kata, paling mudah lah kita kata untuk cantik kulit. Selalu orang cakap antioksidan. Okay. Ada tindak balas yang kita buang chemical dalam badan kita. Contohnya kita makan macam-macam. Okay, jadi sayur ni akan neutralize balik asid yang ada dalam badan tubuh kita. Jadi dia akan buang chemical bebas lah dalam badan. So antaranya adalah, senang dah cakap, satunya makan sayur nak cantik. Makan buah pun samalah nak cantik. Tapi ada bahagian dalam buah dan sayur ni yang berbeza sebenarnya. Walaupun dia menyediakan garam dan mineral dalam tubuh kita, vitamin dan mineral, tapi ada bahagian-bahagian tertentu yang berbeza sebenarnya. Jadi kita kena makan sebenarnya balance, kena makan dua-dua. Saya tak kata makan sayur je, tak perlu makan buah, tak juga. Kita kena campur makan supaya jadilah makanan yang sihat dan kunci dia lah seimbang. Kena seimbang. Okay. Jadi siapa yang kena makan? Balik-balik soalan tadi, semua kita sebenarnya kena makan. Portion dia paling kurang kita ingat ni je. Ada semua orang ada ni kan, ada tangan kan, ada jari. Berapa? Okay, semua angkat jari. nak bagi ingat. Kena makan berapa? 5 kali. Wih, Intan dia betul, Intan 5 kali. 5 kali ni maksudnya kita boleh campur buah dan sayur. Bukan makan sayur sahaja. Menangis nanti kalau Umi kurang-kurang makan kan, menangis terus makan 5 kali. Okay. So campurlah, maksudnya mungkin 3 buah, 2 sayur, ataupun 3 sayur, 2 buah. So piramid makanan tu dah memang dah ubah kan? Betul dah ubah. Dulu kita belajar karbohidrat tu kat bawah kan? Masya Allah. Sekarang ni sebab masalah obesiti sebenarnya banyak sangat. Bukan kata kita yang dewasa ni, saya sendiri pun lebih berat badan. Okay. Anak pun sama sebenarnya. Maksudnya kanak-kanak ni pun ada masalah obesiti. Kalau tengok iklan kat TV sekarang ni, saya jaranglah tengok TV Kita Umi jarang tengok TV sekarang Umi. Ya. Kalau Umi report nanti kata kat cikgu kita banyak tengok TV, kena kita ni. Okay, cumanya iklan di TV sekarang ni kalau tengok banyak fokus kepada masalah kesihatan kanak-kanak terbantut. Sedangkan terbantut ni sebenarnya negara-negara maju 5 tahun yang lepas cerita. Tapi kita masih lagi ada masalah terbantut. Antaranya juga disebabkan kekurangan kita kata bahasa yang mudah adalah nutrisi dalam makanan. Makan banyak, mungkin ada masalah obesiti tapi masih terbantut. Sebab kandungan nutrien dalam makanan yang kita makan tu, maksudnya kualiti makanan yang diambil, disediakan untuk kanak-kanak, termasuk juga dengan kita kurang berkualiti. Jadi kita kena pertimbangkan, makan banyak tidak bermaksud cukup. Makan banyak tidak bermaksud seimbang. Makan banyak tidak bermaksud kita dapat semua nutrien. Kita kena perhalusi dari bahagian mana yang kita makan. Kena perlu seimbang. Okay, itu secara keseluruhan. Dan kalau boleh saya tanyalah, selalunya lah kalau Umi di Taska ataupun mungkin Umi ada tadika kan, anak tadika ramai, sayur apa yang kalau boleh saya tahu yang disediakan mungkin dalam menu makanan anak-anak? Siapa boleh jawab? Siapa pendidik kat sini? Come on, kita santai je. Sayur apa yang awak sediakan untuk anak tadika? Carrot.
Carrot. Okay. Carrot, Okay. Tomato. cauliflower, broccoli, Labu. bayam, labu. Oh, labu. Oh. Abu. Sedap. Okey. Ada tak yang sediakan ubi? Ubi kentang mungkin? Ada. Ya. Ubi kentang karbohidrat kan? Itulah yang nak dibetulkan tu. Maksudnya mungkin ada yang setengah dekat sini pendidik tahulah. Maksudnya kita tak masukkan ubi kentang tu sebagai sayur sebenarnya. Okay, sebab dia punya maksudnya kandungan karbohidrat dia sangat tinggi, kanji dia sangat tinggi. Okay, kalau dulu mungkin kita kata anak makan sup kan, kita sediakan sup, dah makanlah sayur sebenarnya sebab dah sediakan ubi kentang. Okay, tapi sebenarnya dalam ubi kentang tersebut kandungan ataupun kita kata kalori dia sangat tinggi disebabkan kanji yang tinggi dalam ubi. Jadi saya kata sambil-sambil lah maksudnya kita belajar ya. Maksudnya kalau kata kita nak replace lah sayur, tolonglah jangan ganti dengan ubi. Ubi tu boleh jadikan sebagai makanan ruji. Kita orang dulu-dulu kan mungkin zaman-zaman kita kata zaman ubi-ubi kita lah. Okay. Dulu orang makan ubi kayu, ubi keledek tu untuk gantikan nasi sebenarnya. Itu adalah makanan berkanji. Dia tak ambil kira sebenarnya sebagai satu portion ataupun bahagian sayur pun sebenarnya ubi ni. Jadi kalau kata contoh nak sediakan makanan mungkin kat rumah ataupun mungkin dekat tadika, taska, ubi tu bukan sebagai pengganti sayur. Okay. Tapi sebenarnya kenapa kita kena makan sayur ni? Sayur petang ni kan? Kenapa tak cerita pasal cucur ke petang ni sedap sikit kan? Kita pasal sayur. Okay. Allah Akbar. Kenapa penting sayur ni? Okay. Sayur ni selain daripada macam tadi saya terangkan sedikit lah, ada fungsi sebagai antioksidan yang mana dia membantu untuk flush out bahan kimia dalam tubuh kita. So kita makan macam-macam, campur benda berasid, kemudian bila kita makan sayur, dia akan clearkan balik dalam tubuh kita. Okay, dia akan neutralize balik. Selain daripada tu, sayur juga tak dapat maksudnya kita tak akan dapat vitamin dan mineral selain daripada sayur dan buah. So contohlah saya kata, saya tak nak makanlah sayur, saya tak nak makan sayur, saya tak nak makan buah. Jadi mana sumber datangnya untuk vitamin dan juga mineral? Walaupun vitamin dan mineral ni kalau kita kata dia bukanlah partikel yang sangat besar. Mikro je sebenarnya dalam tubuh kita. Diperlukan dalam kita punya tubuh badan ni sebagai micronutrient. Tapi dia akan membantu sebenarnya proses dalam tubuh badan. Paling mudah lah kita kata, kalau kita makan sayur, kita akan mudah ke toilet, betul? So apa kandungan dalam sayur tu sebenarnya? Dan juga buah lah, ada serat. Okay, serat tak akan dapat daripada protein, tak akan dapat daripada contohnya ikan ataupun tak akan dapat daripada ayam. So itu antara yang mudah lah yang kita nampak. Selain daripada kita dapat, maksudnya kalau kanak-kanak sendiri pun, kita kata susahnya anak contohnya nak pergi ke toilet kan, menangis-nangis kadang-kadang kalau kata kurang minum air, tak makan buah, tak makan sayur. Sebenarnya secara tak langsung kita boleh tengok balik, teliti balik apa yang kanak-kanak makan. Sama ada dia kurang air, itu satu bahagian lah. Satu lagi mungkin juga kurang makan buah ataupun kurang makan sayur. Umi terus minum air. Okey. Air memang dah amalkan banyak minum air. Memang terasa kalau amal minum air memang lancar lah sikit. Betul. Kita tak boleh kurang sebabnya tubuh badan kita pun sebenarnya 70% adalah daripada karbohidrat. Okey. Ada soalan lah. Okey, best nanti saya akan sambil-sambil nanti saya akan jawab juga air kalau ikutkan 70% daripada tubuh kita memang daripada air. So kita tak boleh lari daripada tak minum air. Jadi kita akan dehydrated lah. Okay, sambil-sambil tu saya tengok, okay, carrot considered veggie ke karbo substitute ya. Okay, carrot ni paling bestnya dia ada satu kita panggil sebagai beta carotene. Okay, beta carotene ni kalau kita nak kenal pasti dalam sayur ataupun buah yang warna dia macam orange sikit lah. Okay, yang paling banyak dalam carrot. Dan beta carotene ni dia best untuk orang yang contoh macam saya lah pakai spek. Okay, kita nak jaga penglihatan. Okay, dan carrot ni memang consider as sayur.
bukan substitute kepada karbo. Okey, dan carrot ni kebanyakan kanak-kanak suka makan. Agak-agak kenapa cikgu? Kebanyakan kanak-kanak suka makan carrot ni. Dia ada rasa manis sikit kan? Dia Kena ada tanya Dian Medina ni. Ada kanak-kanak kecil kat sini ni. Dian Medina kenapa suka makan carrot? Oh, memang kajian menunjukkan kanak-kanak suka makan carrot. Kalau saya buat kajian saya cerita sikit lah kan. Bila saya nak pilih sayur-sayuran lah untuk maksudnya kumpulan sasaran ni, antara sayur yang ibu bapa maksudnya bagi tahulah, saya buat checklist, antara yang kanak-kanak makan adalah carrot. Carrot. Satu dia kata mudah. Even as a parents lah, senang nak sediakan. Contohlah letak dalam sup ataupun kita boleh letak dalam tom yum. So senang budak nak makan. Ataupun contohnya goreng ayam. Yes, betul. Warna dia menarik. Itu satu benda. Macam tadi lah saya kata, kompartmen beta carotene tu yang memberikan warna orange tadi tu. Dia jadi cantik, nampak menarik budak nak makan. Okay. Carrot antara sayur yang tempat, maksudnya saya tak boleh nak generalize lah kepada semua anak-anak Malaysia. Tapi yang saya punya kelompok kajian ni, carrot antara yang paling tinggi kanak-kanak makan. Satu, rasa dia manis. Kedua, senang nak sediakan. Yang ketiga, dia crunchy. Okay, dia tak lembik kalau masak. Maksudnya kalau kita masak lama baru dia empuk lah. Okay. So tekstur pun memainkan peranan sebenarnya untuk kanak-kanak. Okay, kalau cikgu nak sediakan sayur, jangan terlalu lembik, jangan overcook. Satu, dia akan hilang khasiat. Yang kedua, dari segi tekstur pun kanak-kanak akan rasa tak nak ambil, lembik. Okay. Ya Allah, saya punya Kak Sheila Prasad pun ada. Okay. Saya kenal Umi, saya kenal Kak Sheila ni dalam satu program lah. Okay, sambung belajar. Saya rasa kedai sebenarnya dengan orang-orang hebat ni. Orang-orang lama, banyak pengalaman ni. Saya baru-baru nak mula ni. Sheila Prasad adalah mantan Presiden Persatuan Pengasuh Berdaftar Malaysia. Okey, itu adalah sifu saya juga tu. Okey, mari kita tadi. Okey, sayur tadi Jadi selain daripada warna, kita dah sentuh sikit tentang warna kan. Itu juga antara perbezaan antara sayur dan juga buah sebenarnya. Kalau cikgu-cikgu perasan, puan-puan perasan, sayur ni kebanyakannya dominasi dari dalam warna hijau tu. Macam saya pakai tudung ni kan, warna hijau hari ni. Okay. Kita tengok hijau ni lembut lah. Hijau lembut. Tapi kanak-kanak dia ada satu kita panggil sebagai olfactile. Okay, dia punya istilah dia. Yang mana bila dia rasa pahit, yang pahit ni kebanyakannya datang daripada sayur hijau. Dia ada klorofil. Kita belajar dulu kan sains. Bila ada sayur tumbuhan hijau ada klorofil, dia serap cahaya, ada fotosintesis semua tu kan. Okey, klorofil ni sebenarnya bagi rasa pahit kepada sayur. Sebab tu kebanyakan sayur warna hijau ni dia pahit. Bila pahit ni kadang-kadang terima dia macam ubat. Bila ubat ni kita refuse nak makan. Okey. Anak-anak lagilah kan refuse nak makan. Especially kalau dah memang awal lagi kita dah sediakan dengan benda-benda manis. Bila nak makan saya tu terus dia tolak kan. Tak nak makan. Jadi sebenarnya proses untuk sediakan makan sayur ni bukanlah bermula bila anak-anak dia dah besar. Tapi dia bermula daripada awal lagi sebenarnya. Kalau contoh saya tadi lah saya kongsi macam mana bila kita nak sediakan makanan, kita kata puri lah, okay, pada peringkat awal kanak-kanak ni kita sediakan puri, masih dah boleh makan 6 bulan. Kita dah boleh sediakan makanan pelengkap, kita kata makanan pelengkap. So cabbage tu veggie ke karbo ya puan? Cabbage still consider as kita kata sayur. Yang sayur-sayur dalam bentuk ubi-ubian ni sebenarnya yang kita consider as makanan berkanji lah. Kita tak kata karbo sebenarnya. Kalau kita nak kata satu makanan tu hanya ada satu sahaja kita kata khasiat, tak juga. Kalau tengok kita makan macam-macam, kita tak ada kata contohlah makan lasagna oh ni karbo. Tak boleh juga kita nak kata sebab dalam tu mungkin kita letak sayur, kita ada kalau contohnya cheese tu dah jadi dalam protein, so sebenarnya campur. Yes, keledek dalam bentuk kanji sebenarnya, dia berkanji. Ubi-ubian ni dia banyak kanji, especially lah ubi kentang. Sebab tu sebelum ni
sebelum ada pengasingan, saya cerita sikit, sebelum ada pengasingan, sayur-sayuran dalam bentuk berkanji ni, maksudnya kita dalam piramid makanan kalau perasan ada dalam bahagian sayur-sayuran tu dia letak ubi. Jadi sebelum kita tak perasan, kita makan ubi tu kita consider as dah makan sayur. Tapi sebenarnya banyak sangat kanji dalam tu. Okay. Yang mana kita rasa macam tak apalah, contohlah negara barat sekalipun, kalau dia sediakan stick kan, kalau perasan mesti ada ubi bakar, baked potato tu kan. Itu dia bukan sebagai sayur dia, tapi itu adalah part sebagai dia punya bahagian karbo sebenarnya. Okay, jadi bila kita buat sup tu tak ada masalah pun kita nak campur dengan, bukan kata jangan makan, tak. Cuma jangan kata maksudnya itu adalah sebagai melengkapkan, orang kata jadikan itu satu sajian yang seimbang adalah sebagai bahagian sayur. Itu sebenarnya kita kena betulkan lah. Okay, jagung pun sayur. Jagung adalah bahagian sayur kita kata. Okay, walaupun kita nampak bentuk dia, kenapa dia jadi dalam kategori sayur. Okay. Sayur dan buah ni susah juga, ada contohlah kalau kita kata tomato kan. Tomato dia ada biji, tapi kenapa kita panggil dia sayur? Sayur dan buah ni beza dia sebenarnya kita kata tumbuh-tumbuhan yang berbiji. Yes, Intan. Bila kata tomato sayur, saya dah suka dah. Makan tomato. Saya confuse sayur, tomato ni buah ke sayur? Buah bergaduh. Buah ke sayur. Bila pakar dah kata tomato sayur, alhamdulillah, at least ada one sayur yang saya suka. Okay, thank you. Memang okay, bila saya buat kajian pun, macam mana nak differentiate apa sayur, apa itu buah. Bila kita makan lima sajian sayur dan buah, okay, bila kita kata pula makan 3, contohlah 3 sayur, 2 buah. Apa itu sayur, apa itu buah? Okay. Senangnya sebenarnya buah ni dia adalah dalam keadaan satu tumbuh-tumbuhan yang berbiji. Okay, tapi contohlah tadi ada kawan kita tanya dekat sini, timun macam mana? Okay, tomato macam mana? Masih dalam keadaan berbiji. So macam mana nak classify sayur dan buah ni? Okay, dia adalah dia punya, kita kata kalau farmer tu dia ada list of sayur dan list of buah, dia memang ada keluarkan. Kita punya kementerian. Tapi secara mudahnya sayur ni, tomato kalau disaji dalam masakan dia jadi sayur. Okay. Tapi tomato memang dah diklasifikasikan sebagai sayur walaupun dia berbiji. Tak adalah kita makan macam makan buah pula kan. Kebanyakan sayur ni kita tak sediakan dalam bentuk raw. Kecuali lah salad, ulam-ulaman. Okay, tengok adik Hani yang kita pun ada dengar pasal sayur ni. Okay. Banyak seedless fruit gak pula sekarang kan. Seedless fruit tu. Senang lagi lah sebenarnya kan budak nak makan. Anak kita nak makan kita tak risau. So sayur ni antara orang kata puncanya adalah satu kena masak. So availability dia tu tak boleh nak ambil terus. Kita sebagai dewasa pun ada kekangan lah untuk kita makan sayur. Sebab kita perlu sediakan dalam bentuk masak. Even untuk anak-anak. Okay. Kenapa kena makan sayur lagi? Okay, tadi dah cakap dah ada klorofil, maksudnya bagus. Kemudian ada phytochemical, okay, yang merembeskan free radical dalam badan. Kemudian contohnya ada beta carotene, bagus untuk mata. Lagi kita ada banyak lagi sayur ni. Walaupun dominasi dia warna hijau, tapi kita ada juga sayur contohnya tadi warna purple. Okay, purple cabbage. Okay. Kemudian kita ada juga sayur dalam bentuk warna putih. Contohnya lobak putih lah kan, senang. Ataupun kita kata kubis. Okay. Semua sebenarnya kalau senang nak kata kita nak bahagikan lah, nak tengok kita nak makan sayur apa sebenarnya ni. Asyik makan sayur bayam je. Maknanya kalau masak bayam, senang kan, kita tumis-tumis buat sayur air kan. Asal masak je kubis goreng contoh. Tumis kubis. Nak masak sayur apa ni? Okay. Kita boleh berlarikan. Sayur bayam tu mungkin pengaruh masa kecil-kecil kita Popeye the Sailor Man. Betul. Sebab itu sayur bayam okey dah sikit. Sebab kita nak kuat macam Popeye. Karakter kan. Itu akan sentuh juga nanti tu. Kalau tahu kategori apa? Okey. Tahu ni dia datang daripada kita kata bean kan, soya bean. Tapi dia dah jadi protein sebenarnya. Susah juga untuk kita classify satu-satu tu dia ni protein ke
Tapi kebanyakan sayur adalah membekalkan vitamin dan mineral. Sawi, jepun manis. Sedap ni kita tumis-tumis makan-makan ni kan. Okey. So macam mana nak makan sayur ni sebenarnya? Makan sayur, pelangikan warna sayur. Cuba tengok pelangi kan. Kita ada macam-macam sebenarnya sayur kalau kita categorize kan. Kita ada warna merah. Contoh tomato tadilah yang Umi cakap. So Umi dah makan dah satu part. Sayur jenis warna merah. Okey. Saya tak nak dah maksudnya terlalu pergi deep sangat apa dia punya chemical dalam tu kan. Kita ada juga sayur warna putih. Okey, contohnya makan cauliflower. Cauliflower. Cauliflower bagus sebenarnya. Okey. Bagi orang yang contohlah nak diet kan, dia nak gantikan serat dalam badan tapi dia nak low kalori. Antaranya adalah brokoli, sayur jenis kita kata cruciferous, jenis yang ombak-ombak macam tu kan. Jenis kata cauliflower, brokoli ni adik-beradik dia lah ni. Kemudian kita juga ada sayur warna kuning contohnya. Macam tadi Puan ada sebut labu. So itu maksudnya pelbagai kan. Kalau kita fokus kepada sayur ni, mungkin kita punya otak baca warna hijau je. Kalau warna hijau tu sayur. Sebenarnya macam-macam lagi sayur. Jagung, betul? Jagung antaranya juga. Cuma kita tak tumis lah jagung ni, kita makan macam kita rebus, kita kukus lah. Kita makan jagung manis kan. Okey. So jagung sayur kan? Macam mana? Jagung sayur. Apa dia sayur? Jagung? Jagung. Jagung sebenarnya kategori sayur. Tapi cuma kita tapi sebab cara makan kita tak masak lah contoh. Tapi kalau tengok ni, kalau stick kan contoh, dia letak corn kan, itu sebenarnya pengganti sayur juga. Okay. So sikit sebanyak boleh tak? Maksudnya kita differentiate lah sayur tu, apa itu sayur, apa itu buah. Ada tak lagi confused? Ni bukan sayur ke bukan buah ni? Dah cukup dah ke makan sayur ni? Ke makan buah? Baby corn, sedapnya petang-petang ni. Baby corn goreng, keluar resepi dah ni. Okay. Kemudian sikit lah sebenarnya. Berapa banyak sebenarnya kita nak makan ni? Cerita sayur, cerita buah. Dah tahu dah. Dah tahu buah, dah tahu sayur kan? Okay, 5 tu nak ukur macam mana? Ada setengah orang makan macam ni, cuek je. Dia dah kira satu dah. Macam mana kita nak kira tu? Okay, paling mudah ikut genggaman tangan kita. Bukanlah maksudnya kena satu penuh tu. Tapi bila kita letak dekat pinggan, at least kita nampak satu bentuk genggaman. Kalau kanak-kanak pun sama, ikut genggaman tangan dia. Itu paling mudah. Satu portion bersamaan dengan satu penumbuk lah kita kata kan. Genggaman satu penumbuk ni. Okay, senanglah kalau kita nak asingkan. Jadi kita nampaklah, tak adalah nak ukur pula kan. Kalau ikut dalam piramid makanan, dia adalah ukur. Kalau untuk dewasa 80 gram. Rajin pula lah kita kan nak pergi ukur pula cukup tak 80 gram ni dah ada 5. Tak adalah. Cuma dia besar penumbuk. Itu senang kita nak ukur. Baik kan untuk kanak-kanak, baik untuk orang dewasa. Setakat ni ada apa-apa soalan tak? Seronok pula cerita saya. Tak ingat dah nak tanya soalan ni. Bidang sendiri kan dia jadi excited cerita. Yalah. Tak apa, kita teruskan bersoal jawab di chat. Kalau ada yang agensi nak tanya boleh bersuara. Sebab kita di akhir sesi nanti kita nak Intan promotekan bagaimana cara kita nak promote pada anak. Bagaimana kita nak lakukan dekat Taska Tadika. Bagaimana saya ni nak pergi ke dapur cari rainbow sayur tu. Okey. Ya Allah, sahabat saya Nurul Huda pun ada. Cikgu prasekolah ni. Okey. Macam mana awak ada kat sini Nurul Huda? Dari mana awak ni? Dia lah tu dapat like, dapat like. Okay. Terima kasih. 142, Masya Allah. Rekod PTN9 hari ni. Masya Allah. Rekod. Bab sayur je orang dah risau dah sebab kan musim COVID ni kan Intan. Semua nak rasa macam kena sihat. Okay. Imunisasi kena kuat. Teruskan Intan. Okay. Dah sentuh sikit sebab COVID ni kan. Ada saya sebelum saya menulis lah untuk saya share dengan masyarakat dalam berita harian. Kenapa kita boleh jadikan maksudnya sayur dan juga buah ni sebagai pengganti imunisasi. Macam tadilah sebenarnya dia ada satu chemical, kita panggil phytochemical dalam buah dan juga sayur lah. Especially sayur sebenarnya.
yang mana dia akan bantu untuk tubuh kita menguatkan imunisasi dalam tubuh anak, especially anak sebabnya mungkin dari segi Julai tema pemakanan di Taska. Bagus ni. Ya Allah, hai. Jadi bila kita sediakan sayur ni, salah satu cara yang paling mudah sebenarnya. Cara yang paling kita kata murah, cepat dan juga kita kata mudah untuk didapati. Kita senang nak sediakan. Kita nak yang macam mana? Nak sayur hari ni mungkin kita ambil sayur, contohnya masak sup. Esok mungkin kita buat tom yum, lusa pula kita tumis, mungkin tulat pula kita kukus, rebus contohnya. Jadi tak perlu pun nak tunggu sampai kita perlu ambil vaksin. Itu sebagai satu kita kata imunisasi peringkat awal dalam tubuh sendiri. Jadi kita build up ketahanan badan kanak-kanak. Bagi banyak makan sayur, bagi banyak makan buah. Ada orang cakap makan portion untuk pengambilan sayur. Portion untuk pengambilan sayur tadi sekurang-kurangnya dua portion untuk satu hari. Gabungan antara buah dan sayur ni at least kita ambil 5 lah. Boleh bagi contoh setiap tangan tu mewakili macam ni. Tadi saya terlepas soalan. Maksudnya kan kita kena ambil 5 kali. So berapa kali buah, berapa kali sayur. So boleh je 2, 3, 3, 2 kan? Ya, betul. At least lah. Kalau ada sebenarnya, kalau macam contohlah negara jiran kita lah yang terdekat, Australia, dia ada ukuran khas. 3 kali wajib ambil sayur, 3 kali buah. Dia dah memang spesifikkan macam tu, tak ada campur-campurnya. Cuma kita kerajaan Malaysia ni masih orang kata nak bagi kesedaran, kita nak bina, kata bagi balance dulu. Nanti mungkinlah dalam masa orang kata apa, dari semasa ke semasa akan berubah sebab piramid makanan kita pun yang kata yang lama sebelum ni adalah 2010. Bayangkan 10 tahun baru orang kata apa ada penambahbaikan lah. Okey. Sebelum tu kalau perasan 2016 kita ada pinggan sihat. Pinggan sihat kan? Pinggan sihat tu paling mudah sebenarnya untuk kita visualize, untuk kita nampak lah. Mana portion, berapa portion untuk kita punya suku adalah untuk karbo, suku untuk protein, dan separuh lagi, kalau perasan separuh lagi adalah gabungan sayur dan juga buah. So dia tak kata maksudnya separuh buah separuh sayur, takut orang takut. Terus dia nampak susahnya nak makan sayur suku-suku. Jadi dia gabungkan terus buah dan sayur separuh pinggan. Okay. Boleh bagi contoh setiap tangan tu mewakili apa piramid tu ke sebab masuk tengah tadi. Oh okey. Yang tangan tadi tu maksudnya besar penumbuk tu ke? Besar penumbuk ni adalah portion. Portion kita kena makan banyak mana sayur. Kalau kanak-kanak besar penumbuk tangan dia lah. Jangan ambil besar penumbuk tangan kita pula. Jenuh dia makan. Okey. Ambil besar penumbuk tangan dia je lah. Kecil lagi lah portion dia. Maksudnya keperluan tubuh ataupun keperluan individu adalah berbeza. Kita kena faham. Okay. Dewasa dengan kanak-kanak berbeza. Antara kita dewasa dan dewasa pun berbeza. Contoh Umi kecil molek orangnya. So penumbuk dia kecil je. Jangan bagi penumbuk saya ni besar lah pula portion dia kan. Dah maksudnya kurang makan sayur nanti menangis pula Umi. Okay. Kalau saya badan saya ni solid-solid gitu. So besarlah sikit penumbuknya. So kena makan besar penumbuk saya ni lah. Okay. Boleh jelas? Macam mengajar pula tanya. Boleh jelas? Ada orang share screen ni, sila keluar. Okey, teruskan Intan. Okey. So apa lagi? Ada calculation ke ikut weight? Okey. Calculation exactly tak ada. Yang setakat yang saya tahulah. Okey, dalam pengetahuan saya tak ada. Cuma macam tadi saya kata kalau ikutkan exact amount untuk ambil adalah 80 gram. Satu portion untuk dewasa. So kalau kanak-kanak ni senang, maksudnya mudah kita kira adalah separuh. So dia adalah 40 gram. Saya pernah terlibat sedikit lah saya cerita bila tadi Umi sebut menjadi penilai untuk food testing produk makanan untuk NCDRC. Nak produce makanan yang sihat untuk kanak-kanak ni, dia nak buat bake makaroni kot tak silap saya. Makaroni dan ada lagi satu nugget daripada ayam organik. Okey. Bila kita ni dalam bahagian pemakanan kita mesti ada
kita ada standard kita lah bila kata sihat tu macam mana. Okay, bila kata cukup tu macam mana, portion-portion tertentu makanan kan. Jadi pengusaha ni bila dia nak present, maksudnya kita nak buat testing, dia ukur exactly tau, satu portion, maksudnya satu makanan tu, kita kata satu bekas lah, okay, satu bekas makaroni tu dia ukur betul-betul 40 gram sayur, dia ukur betul-betul 40 gram makaroni tu. Saya kata bukanlah sampai tahap macam tu, okay, itu dah jadi dia bisnes dia berniaga kita faham ada kekangan, cuma kita nak bila cakap pemakanan sihat ni bukan sekadar ada. Maksudnya makanan dekat luar bila dia claim, oh ini adalah makanan yang berkhasiat, makanan yang sihat. Sekadar ada je sayur, adalah nampak mix veggie timbul-timbul, ada kacang peas 1-2, kemudian mungkin ada carrot 1-2 kan. Kita tak nak salah faham, maksudnya ambil mudah. Bila kata oh asalkan pemakanan sihat seimbang ni, asal ada tu dah kira dah seimbang. Tak. Okay, dia ada bahagian-bahagian dia yang kita kena follow lah, kita kena ikut macam tadi saya dah maklumkan. Okay. So ada soalan lain mungkin lepas ni kita boleh masuk, saya share sikit lah aktiviti apa yang boleh dibuat dengan kanak-kanak. Ada soalan lain? Umi tengah scroll ni tengok ada soalan-soalan yang urgent kat sini. Pengambilan sayur sebagaimana vaksin awal kanak-kanak. Oh, ini kenyataan Puan Nur Hidayah. Pengambilan sayur adalah macam sebagai vaksin lah untuk kanak-kanak kan. Okay. Saya pernah dengar orang cakap baby tak elok makan carrot hari-hari. Nanti muka jadi kuning. Okay. Macam ni. Sebenarnya kalau kita nak bagi makan baby pula, ni untuk selingan lah kan, maksudnya kalau untuk ibu bapa yang anak dah mula makan solid food, dah makan makanan pelengkap 6 bulan ke atas, kita akan kenalkan pada peringkat awal sayur ni 3 hari, paling kurang 3 hari. Kenapa? Reason dia adalah, contohlah kalau kita nak perkenalkan carrot lah pada peringkat awal ni, maksudnya sebelum ni tak pernah makan carrot, mungkin kita sediakan sebelum ni makanan lain, kita bagi makan carrot. Okay, carrot ni kita kenakan at least 3 ke 5 hari. Sebab kita nak tengok takut ada intolerance. Mungkin ada, kita kata apa? Sesuai. Dia tak sesuai. Okay. Dia kata apa, istilah dia, ya Allah yes, alahan. Okay, ada alahan. Jadi sekurang-kurangnya kita kenalkan satu-satu jenis makanan. Okay, contohnya daripada kelompok sayur lah dulu sebelum kita kenalkan buah, kenalkan sayur dulu. Sebab alasannya adalah kalau kita perkenalkan buah dahulu, dia dah manis. Nanti dia akan tendensi untuk tolak sebenarnya untuk makan puri dalam bentuk sayur. Okay, tadi 3 hingga 5 hari tu adalah untuk kita elak alahan. Kalau balik kepada soalan tadi, betul ke muka jadi kuning? Okay. Saya tak pasti sejauh mana, maksudnya kekerapan bagi tu, maksudnya bagi makan hari-hari tu macam mana. Tapi memang ada kandungan beta-karotin. Beta-karotin memang sangat tinggi dalam carrot, yang membuatkan, maksudnya kalau kita kata sebelum ni, makan carrot bagus untuk mata. Itu adalah sebenarnya kompartmen beta-karotin dalam carrot. Okay, kalau contoh kita kata makan bayam, jadi kuat kan macam Popeye. Sebab apa? Dalam tu ada iron, banyak. Okay, dia banyak iron. So setiap sayur tu, sebab tu kita kata kena makan pelbagai jenis sayur. Tak boleh makan satu-satu jenis sayur sahaja. Better to record bila start bagi bayi makan 6 bulan. Betul. Ini kita punya kata apa, otai ni. Okay. Mantan pengerusi Taska Malaysia, betul? Ya. Yeah. Kita. Yes, kena record. Memang kena record makan. Supaya kita nak tahu ada kat mana mungkin anak tu ada alahan dan sebagainya. Okay. Ada soalan lain lagi? Okay Intan, berbaki dalam 13 minit Intan. Jadi macam mana kami ni nak promotekan sayur ni kepada kanak-kanak, berdiri sendiri dulu lah, dan kepada kanak-kanak Taska tadika kita. Adakah Intan ada cadangan-cadangannya ke ataupun ada aktivitinya ke, Intan boleh share supaya kanak-kanak kat Taska tahulah bila kita hidang sayur dia akan ambil dengan jari halus dia tu, motor halus itu dia akan ambil, dia akan keluarkan. Macam mana halus kita buat, memang dia buat tu dia boleh keluar, betul tak? Kan? Macam mana kita buat pun kan, unless lah kalau kita blend kat bubur tu tak boleh lah. Tapi macam mana lah, memang portion macam mana kita buat mesti dia akan get rid of the sayur.
surprisingly lah, kan saya kata tadi saya start buat kajian saya sebab anak saya tak makan sayur sendiri. So anak saya sekarang yang sulung tu dah 7 tahun. Sekarang ni bukan setakat sayur dia makan, bawang pun dia makan. Bayangkanlah bawang kan, sebelum ni sayur pun tak nak, bawang petah lagi lah kan. Dia punya motor halus tu memang hebat lah. Semua berceretik je kita dekat tepi pinggan tu. Kalau sanggup dia asingkan, kalau kata nasi goreng kita buat tu habis semua, tinggal sayur. Okay. Tapi macam mana boleh makan? Okay. Antaranya adalah saya sendiri buat, saya punya kata apa, anak ni sebagai eksperimen lah untuk saya punya kajian kan. Anak lah first dulu saya try aktiviti yang menggunakan modul ni. First kali adalah saya nak bagi dia faham dulu kenapa dia kena makan sayur. Kalau kita just maksudnya kita paksa lah, kita kata istilah paksa makan sayur. Kita sendiri pun sebagai orang dewasa, bila kita tahu ada kepentingan untuk makan sayur, secara tak langsung sebenarnya itu adalah kita panggil faktor dalaman kita lah. Ada satu kita kata motivasi. Kena makan sayur ni sebab apa? Sayur bagus. Terutamanya dalam tempoh MCO. Jadi perlu ada kita kata berikan kefahaman dulu secara tak langsung. Kenapa kena makan sayur? Contoh macam Umi cakap tadi lah. Makan sayur, kita guna figure Popeye. Jadi kuat kan. Itu antara karakter yang saya guna juga sebenarnya. Kita nak introduce pada kanak-kanak, kita kena kata apa, hubung kaitkan. Contoh, kalau anak perempuan mungkin bolehlah guna kan. Kalau makan sayur ni kulit cantik. Anak perempuan kan dia nak make up, kulit cantik, tak payah pakai tebal-tebal pun kata. Cantik saya anak saya lelaki. So saya tak gunalah cantik tu, mungkin handsome lah. Okay, makan sayur ni handsome, abang jadi handsome. Okay, memang sebenarnya pun memang baik untuk kulit pun. Sebab kita cakap tadi kan antioksidan. Kita bukan tipu maksudnya. Bukan kita nak tipu pun anak sebenarnya, memang betul. Cuma bukanlah macam kita pakai foundation tu terus cantik nampak beza. Kena makan dalam tempoh masa yang panjang. Dan penting untuk kita didik anak ni untuk makan sayur sebab tingkah laku pemakanan ni dia akan kekal sampai dewasa. Contohlah kalau saya kata kan, Umi contoh, kurang makan sayur contoh kurang makan sayur. Mungkin daripada kecil juga sebenarnya. Maksudnya daripada zaman kecil-kecil kita dah terbiasa macam tu. Jadi bila kita dah besar, kita dah meringkat dewasa, kita bawa tingkah laku yang sama. Okay. Cuma saya faham, mungkin ada juga yang cakap, yang argue, saya sekarang ni banyak sembur racun. Baja guna apa semua kan, ada isu kat situ. Itu kita tak tolak lah. Okay, mungkin ada juga yang mungkin berkemampuan akan ambil sayur dalam bentuk organik. Itu salah satu. Betul? Gitu lah. Okay, anak saya 6 tahun, dia belajar kat sekolah khasiat makan sayur. Balik dia pandai cerita lah, cikgu dia cerita. Tapi bila part nak makan, dia tolak, dia pilih dan susun tepi pinggan. Bila tanya khasiat sayur, dia tahu dah boleh cerita. Part makan je dia tolak. Okay, faham. Saya faham. Saya pun anak saya macam itulah. Itulah sebabnya yang memotivasikan saya buat kajian. Jadi saya mulakan dengan bagi pengetahuan dulu. Maksudnya, saya bagi tahu dia, okay, betul dia makan sayur, dia makan buah. Anak saya makan buah. Saya kata, betul dia makan buah, dia makan sayur. Tapi apa khasiat sebenarnya untuk sayur dan buah? Kena tahu. Okay. Dan juga kita sebagai golongan dewasa lah, golongan ibu bapa, mungkin salah satu cara, kalau tengok di YouTube KKM ada sediakan satu video kanak-kanak menyanyi. Menyanyi tentang khasiat pemakanan. Khasiat pemakanan sayur ada, khasiat pemakanan sihat secara terus pun ada. Nanti mungkin saya boleh bagi share link dengan Umi ke nanti kalau untuk hebahan kan. Dan itu juga saya gunakan sebenarnya. Sebab saya kena selaras, kajian saya kena selaras dengan apa yang KKM sarankan. Jadi kita boleh gunakan media. Sebab kanak-kanak sekarang kan kita tak boleh nak guna buku, nak ajar semua benda. Okay. Kita mungkin boleh gunakan lagu, nyanyian sebab dia ada pergerakan. Yang bestnya daripada KKM ni bukan sekadar mengajar untuk makan, tapi juga ada pergerakan untuk ajak, maksudnya dia ingat step. Makan macam ni apa? Dia ada pergerakan dia. Itu satu cara lah. Satu lagi mungkin juga macam tadilah bercerita kan. Dia belajar kat sekolah, dia tahu khasiat. Jadi kena ada cerita. Contohnya saya sendiri pun dalam kajian saya ada buat buku cerita Pak Mamat Ada Kebun. Kita biasa dengar kan lagu Pak Mamat Ada Kebun. So saya mengajar anak ni untuk bercucuk tanam. Bila anak ni kita tanam contoh masa zaman-zaman MCO pertama tu, kalau ingat lagi, kita ada sayur Brazil. Kita punya dia mudah untuk tumbuh.
kan. Jadi kita tanam sayur dengan anak. Bila tanam sayur dengan anak tu antara aktiviti lah yang boleh buat dengan keluarga kan. Sekarang kita semua masing-masing di rumah. Mungkin kita ada masa yang kita boleh guna untuk dengan anak-anak secara tak langsung, tempoh untuk dia belajar juga. Dalam masa yang sama kita nak didik dia untuk makan. So bila dia tanam, dia hands on, dia praktikal sendiri. Jadi dia ada, orang kata rasa nak makan tu lagi tinggi lah. Oh ni rupanya pokok yang dia tanam. Oh macam ni rupanya. Kemudian boleh ajak pula masak. Kita nak masak apa ni? Mungkin kita tambah udang sikit, tumis, letak udang. So kita boleh masak macam ni. Paling mudah tauge lah kan. Kita buat eksperimen kalau cikgu-cikgu ni biasa kan. Tauge. Tauge ni nak buat apa ni? Nak buat sayur apa? Inilah asalnya beberapa hari lepas kita tanam tadi tu. Hasilnya kita nak masak apa? Kita boleh tanya dia sebenarnya. Dia nak makan macam mana? Itu antara cara jugalah yang kita boleh bantu anak ni untuk dia makan. Dia decide macam mana dia nak makan. Sayur apa dia nak, kita boleh tanya. Dan juga antaranya saya dalam kajian saya sendiri, saya gunakan stiker. Macam cikgu biasa guna chart tu. Okay, macam saya kata tadi, pelangikan warna sayur. Pelangikan warna sayur, so hari ni, contohlah minggu ni kita makan sayur hijau, ada sayur warna merah, ada sayur warna purple. Okay, minggu depan kita mungkin makan sayur ada warna putih, ada juga warna kuning. Ada juga warna jingga, contoh labu tadi kan. Mungkin dari situ juga sebenarnya anak-anak ni tahu, oh rupanya sayur ni tak adalah warna hijau je, tak adalah pahit semuanya. Boleh pelbagaikan, boleh masak macam-macam lagi sebenarnya. Wah, sangat aha ni Intan. Maknanya tema sayur ni kena sayur lah, bukan tema makanan. Tema sayur ni khas kena ada dalam jadual aktiviti dekat Taska kan. Betul. Dah banyak dah tu. Kan? Dekat Eko sendirilah, ni cerita murah lah, cerita mak-mak cik-cik ni kan. Saya sendiri pun saya guna cat dekat kedai Eko tu. Ini bukan nak promosi kedai Eko pula, tapi dia ada flip sayur-sayuran belakang dan depan. Dia ajar bahasa Inggeris, bahasa Melayu. Anak saya minat sangat. Sampai dah tercabut-cabut dia punya flip dia tu. Nak ambil contoh dia tu kat luar. Jadi secara tak langsung anak ni dia belajar bahasa Melayu, dia belajar bahasa Inggeris. Kita nak sekarang ni kan, kita masa kita mungkin terhad, kita nak pelbagaikan. So kat situ juga kita boleh tanya, oh hari ni nak makan sayur yang mana ni? Cabbage contohnya, kubis. Itu pun salah satu cara. Itu antara benda yang saya buat juga sebenarnya. Saya share ni apa yang saya buat dengan anak lah. Sebab saya memang risau, anak saya memang kita kata kategori picky eater, yang anak yang sulung tu. Bukan sekadar sayur je. Ikan tak nak makan juga. Sebelum ni ayam pun kadang-kadang makan, kadang-kadang tak nak. Kena tengok cara. Kalau ayam dalam sup dia makan, ayam goreng tak nak. Okay, itu antaranya lah aktiviti yang saya boleh kongsikan. Okay, ada apa-apa soalan mungkin nak tanya? Saya pun cakap ni berbaki 5 minit ni saya serahkan kepada, jika ada Intan dah habis lah kot, Intan yang penyampaian. InsyaAllah. Memang tak puas lah Intan. Tapi kita bukalah kepada soalan. Jika ada yang urgent, very burning question to ask, silakan dalam berbaki 5 minit ni, sebab kita tak boleh ambil masa lebih Intan. Sebab beliau ada another meeting. Tahulah nak Viva besok kan. Jadi esok insya-Allah, sekarang ni Intan Farahana to be, Dr. Intan Farahana to be. Esok insya-Allah Dr. Intan. Masya-Allah, masya-Allah. 140 orang telah mendoakan Intan insya-Allah. Okay. Alright, kita buka kepada soalan. Ada? Come on. Assalamualaikum Intan. I think there is one soalan yang ditanya pasal apa anak dia autism tu. Rosita, can you just look back? Dia kata anak dia autism, macam mana nak encourage? Oh, okay. Ya, saya bacakan. Anak autism, saya tak makan sayur. Buah pun ada beberapa je yang dia makan. Boleh Puan Intan cadangkan cara untuk saya tackle anak makan sayur? Thank you. Thank you Sheila. Ya Allah, ni pun sahabat kita ni. Dr. Farahin, insya-Allah. Okay, kalau anak autism ni saya tahulah antaranya lah, saya mungkin kurang arif, boleh betulkan saya, dia mungkin ada cabaran lah dari segi kita kata sensory kan. Jadi dari segi dia punya sensory, mungkin dari segi nak pegang tu satu, dia punya cabaran dia. Yang kedua dari segi apa yang dia lihat lah.
tak sama macam mungkin yang kita lihat. Okay, jadi antara yang paling mudah lah kalau saya sebagai ibu, kalau saya nak bagi dia makan, nak dapatkan khasiat semata-mata, mungkin saya akan guna cara yang blend. Saya akan blend. Okay, sediakan makanan dalam bentuk yang kita potong memang kecil-kecil lah. Tapi memang kalau memang dia sangat tak nak makan juga, so apa yang kita boleh buat? Antaranya kita boleh buat dalam bentuk smoothie. Okay, tapi kita kena campur, pandai campur. Tak boleh, maksudnya kalau kita tak boleh tumis, tak boleh masak, tak boleh buat dalam bentuk makanan, kita boleh hasilkan dalam bentuk minuman. Tapi dia punya campuran dia tu kena betul. Kalau salah campur nanti pahit pun tak nak makan juga. Sebab asalnya memang sebab dia ada, kita kata sensitif kan. Dari segi rasa, mungkin dari segi sensori dia sangat sensitif. So kita kena pandai tackle. Kalau memang dia tak nak terima dalam bentuk, kita kata solid lah makanan, boleh jadikan dalam bentuk minuman. Itu antara yang boleh saya share lah. Okay. Selain daripada itu mungkin juga boleh main dulu. Okay, macam saya punya modul pun, saya tak terus minta anak untuk makan. Anak-anak maksudnya yang terlibat untuk makan. Tapi saya buat susun. Contoh piramid makanan kan saya kata tadi. Anak buat dekat atas ni je, atas lantai. Okay, dia buat guna tape bentuk segitiga. Kemudian kita bagikan aras, ada 4 aras. So saya kata mak-mak ni tolong ambil makanan yang ada kat dapur. Okay, kemudian susun ikut aras. Yang paling bawah tu kita kata bahagian vitamin dan mineral kan. Sekarang ni piramid 20-20. So apa makanan yang dalam rumah, masa ni mak-mak pun akan belajar jugalah. Ayah-ayah pun akan belajar juga. Ada tak makanan yang dia boleh masukkan dekat bahagian aras paling bawah, iaitu vitamin dan mineral. Dah lah aras tu paling banyak kan, dia besar dia punya ruang dia. So kalau piramid tu mak ayah buat dekat atas lantai besar, kena cari. Okay, ada dekat bahagian yang kedua adalah karbo. So mungkin dia cari mi ke dia letak, bihun ke dia letak. Yang paling atas, kemudian karbo. Ada bahagian kemudian protein, So dekat situ pun anak akan dipegang, dia start untuk pegang. Kita buat aktiviti tapi kita hands on. Kita tak paksa dia untuk makan terus. Okay, kita kena pandai, maksudnya dari segi bila kita mendesak ataupun kita force ni, dia akan rebel. Okay, dia akan kata apa, lagi tak nak. Kenapa nak kena makan? Dia memang tak nak kan? Nak paksa, lagi dia tak nak. Jadi kena biasakan dulu. Sama dia dengan biasa dengan melihat, biasa dengan dia pegang. Kita minta untuk dia hidu dulu mungkin sebelum kita masak. Kita boleh cerita, ni lah tadi yang kita buat aktiviti ni. Kemudian kita masak jadi macam ni. Lebih kurang lah, insyaAllah. Harap ada menjawab lah soalan. Masya Allah. Intan, sikit je ambil masa Intan. Nak tanya dapatan kajian Intan. Macam panel penilai pula kan esok Intan nak viva. Macam mana dapatan kajian Intan? Okey. Kalau ikut kajian saya punya ni adalah pendidikan pemakanan lah, saya punya skop. Dan saya ukur menggunakan modul aktiviti bersama dengan ibu bapa dan kanak-kanak di rumah, kanak-kanak tadika. So apa yang saya ukur adalah pengetahuan kanak-kanak setelah menggunakan modul dan juga sikap penerimaan terhadap pengambilan saya. Saya tak ukur dia tingkah laku pemakanan, tapi semua saya ukur dari segi dia suka. So dia akan ada skala, maksudnya dia suka tak suka, sangat suka ke, suka sikit-sikit ke. Itu ada, kita kata apa, ada skala dia lah yang saya sediakan. Jadi lepas guna modul yang saya berikan selama 6 minggu kepada 30 orang kanak-kanak ni dengan ibu bapa, didapati bahawa terdapat peningkatan dari segi pengetahuan untuk kanak-kanak tadika terhadap pengambilan sayur, kepentingan perbezaan antara sayur dan buah, kemudian berapa bahagian sayur yang perlu dimakan setiap hari, maksudnya berapa portion, dan juga dari segi sikap penerimaan pun ada peningkatan. Sebelum ni mungkin kurang suka makan, sekarang ni dah boleh terima. Tak nak cuba sayur baru, sekarang ni alhamdulillah dah nak cuba sayur baru. Daripada tak suka makan carrot contohnya, dah makan sikit dah carrot. Itu antara saya punya kita apa dapatan lah daripada kajian. Selain daripada itu, parents sendiri pun maksudnya berfungsi lah daripada interview, dapat juga ilmu baru bila gunakan modul. Sebab saya kena fahamkan parents dulu macam mana cara untuk pelaksanaan aktiviti. Jadi alhamdulillah daripada situ saya dapat feedback lah daripada parents, ada ilmu baru juga yang mereka belajar lah dan mereka dapat.
Masya Allah. Sebenarnya saya nak tanya lagi. Mesti akan orang lain pun nak tanya. Tapi memang saya tak nak ambil masa Intan sebab Intan ada urgent meeting untuk hadir. Saya sangat bersyukur Intan telah dapat meluangkan masa 1 jam bersama kita. Yang menariknya saya dapat banyak aha hari ini sebab saya dah tahu dah bukan susah nak makan sayur, bukan semestinya sayur hijau, boleh ambil sayur-sayur lain, tomato, cabbage yang warna-warni itulah. Saya suka makan labu, ada sukalah sayur tu sebenarnya. Betul. Masya Allah. Okay. So don't worry, insyaAllah as long as we ada pelangi of sayur tu dan cuma sekarang nak pastikan kita ada 5 kali itu. Kan Alhamdulillah Dr. to be Intan Farhana Abdul Rani yang telah sudi bersama kami pada petang ini. Alhamdulillah banyak yang kita belajar dan di ruang chat saya sertakan link untuk jika anda berminat untuk jadi ahli persatuan. Saya ni dah banyak tahun jadi presiden ni. Jadi kami ni sedang mencari AJK baru yang muda-muda, okay, untuk masuk ke dalam barisan Persatuan Ataskan Negeri Sembilan. Sebab tu saya bagi link tadi. Mohon mana-mana AJK yang masih ada untuk lemparkan nombor telefon mereka untuk menanya lanjut tentang persatuan. Anyway, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. to be Intan Farhana telah sudi berkongsi ilmu beliau dan saya sangat teruja sebab saya kata Intan lepas Viva you lah present, tak apa Umi, it's okay. And now you tengok ada nombor telefon Puan Intan. Memang you all ni kan, Intan ni kan memang seorang insan yang sangat suka memberi. Saya ni macam jadi Intan ni jadi saya punya coach. Saya tak tahu je saya punya thesis tanya Intan. Tak tahu je saya Intan. Sebab itu pasti esok dia punya Viva akan jadi Vivalicious. Setuju ke setuju dengan saya? Okay. Tanpa dibayar, dengan sukarelanya Intan memang membantu kami semua insya-Allah. Okay, untuk itu saya tidak boleh hold lama-lama Intan. Intan, thank you so much. You may leave now sebab saya nak cerita sikit pasal persatuan. If you have to go, you can go now. If not, saya ada 3 minit je saya nak untuk mewar-warkan kami punya persatuan. Alright, untuk itu insya-Allah Persatuan Taskan Negeri Sembilan ini adalah satu persatuan yang masih dipegang kepimpinan oleh saya sendiri. Bersama aja saya adalah barisan AJK seperti Puan Suryani sebagai setiausaha, Puan Yong sebagai AJK, Puan Fariza naib setiausaha, Puan Audrey sebagai naib presiden dan juga barisan yang lain yang saya tak nampak muka mereka kat sini. Jadi kami aktiviti sebenarnya 2 kali sebulan ataupun every Wednesday ataupun 2 kali Wednesday. Tetapi saya mencari kawan saya seorang lagi, kalau masih ada kat sini, ada tak agaknya nama Nisa? Kalau ada. Okey. Boleh admin tolong pin Puan Nisa ni. Sebenarnya Puan Nisa ni adalah kawan saya juga, okey, yang mana sedang juga buat PhD, tapi dalam musim PKP ni beliau telah bercucuk tanam. Jadi mari kita doakan Puan Nisa ni, saya tak jumpa dia, dapat berkongsi, kalau tak boleh minggu depan, minggu lagi satu, untuk berkongsi cara bercucuk tanam, maybe sayur untuk di depan rumah. Siapa rasa setuju? Kalau rasa setuju, sila type di chat. Puan Nisa ada ke? Bila sila bersuara sikit. Okay. Jika anda mahu, insyaAllah saya akan bawa Puan Nisa sama ada minggu depan, hari Rabu minggu depan ataupun lagi satu. Okay. Stay tune. Fauzana, alhamdulillah sudah kata setuju dah. Oh, okay. Banyak. Siapa nak sesi bagaimana nak tanam sayur di depan rumah. Kalau kita tengok, Puan Nisa, rumah dia memang penuh dengan sayur-sayuran, dengan bunga-bunga dan saya masih lagi mencari Puan Nisa ni. Anyway. Dengar ke saya? Mana? Where are you? So, saya tak nampak. Okay. Suara saya ada tak? Ada dengar. Ya Nisa, kami ada 100 lebih kat sini. Saya dah request untuk Nisa untuk sudi. Sila on video Nisa supaya saya boleh pin awak. Tak dapat nak on video ni sekarang. Oh, tak apa. Okey, tak apa. Suara pun cukup. Jadi, jika anda... Ya.
berdasarkan kepada feedback dan saya seronok pula melihat rakan-rakan pengusaha tadika ni. So insyaAllah saya setuju untuk berkongsi pada minggu hadapan. Umi kalau ada ruang. Alhamdulillah, subhanallah. Dengar tak semua orang? Minggu depan kita ada sesi lagi 1 jam dengan Puan Nisa. Tajuk dia Nisa? Tajuk apa Saya rasa kita boleh sambung sikit lah. Tadi Puan Intan kata bila kita nak ajak makan sayur ni, dia bermula dengan aktiviti di rumah kan, aktiviti berkebun. Nampak macam mana tanam sayur, nampak macam mana nak petik sayur, nampak macam mana sayur tu sampai ke dapur. Betul. So saya mungkin boleh sambung dekat situ nanti. Pun sambil kita berkomunikasi dengan seronoknya dengan sama anak-anak, insyaAllah. Pastikan Nisa bawa kami ke taman Nisa tu, boleh? Boleh, insyaAllah. Tengok cara dia supaya kami boleh terus pergi kedai, belilah benda-benda nak buat tu. Boleh? Sebab saya ni dah boring ngadap laptop je kan, saya kena bercucuk tanam juga. Okay, thank you so much untuk anda yang mahu mengikuti program ni. Saya tak pasti sama ada kita boleh dihubungi sebab saya viral mana-mana link saja. Jadi sudah dimaklumkan situ nombor telefon Puan Fariza dan saya sertakan sekali lagi. Fariza, tolong beritahu nombor telefon dan nombor telefon saya. Okey, dan cuba kita akan letakkan di Facebook. Facebook Persatuan Tazkar Negeri Sembilan. Apa nama Facebook kita Fariza? Persatuan salah nombor telefon saya tu ya. 123321552. Okey. Nombor telefon saya 012-332-1552. Facebook kami adalah Persatuan Pengusaha Pengasuh Tazkar Negeri Sembilan. Okey, jadi kita akan post di situ juga. Dan itu terima kasih banyak-banyak kepada Nisa yang sudi untuk berkongsi dengan kami minggu depan dan pastinya ini adalah cerita lebih menarik. Okay, thank you Intan Farahana, sama-sama kita sekali doakan Intan akan dapat violations without correction. Okay, so pakar pemakanan ni. Jadi Malaysia akan dapat menyahkan penyakit obes, penyakit kencing manis, segala penyakit kanak-kanak ni insya-Allah. Bermula daripada anak-anak kita yang kat Tazkar tadika tu insya-Allah. Terima kasih kepada terima kasih. Ya, insya-Allah. Berkat perkongsian Intan, Umi yakin Intan pasti berjaya esok dengan cemerlang. Betul tak Nisa? Okey, insya-Allah. Kepada semua yang telah hadir, saya mengucapkan ribuan terima kasih. Pastinya sila letakkan berapa bintang anda nak bagi kepada Puan Intan Farahana ni. Apakah boleh catatkan berapa banyak apa poin-poin yang anda dapat daripada menyertai ilmu walaupun 1 jam ni. Saya rasa walaupun tak ada slide, tak ada apa, tapi 10 bintang, masya-Allah. Kalau saya nak bagi beribu-ribu bintang sebab saya boleh amalkan terus, masya-Allah. Saya sangat suka bila kata labu tu adalah sayur. Saya ingat tak, bukan sayur. Okay. Alright. Dia tak belajar ilmu sayuran ni. Okay, untuk itu saya ucapkan sekali lagi terima kasih Tahniah Syabas. InsyaAllah kita sudahi tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta. Baik, sudah ambil nombor telefon saya. Okey, jangan lupa untuk hubungi saya untuk dapat link untuk next week ya, insya-Allah. Okey, itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga kepada tim AJK Persatuan Tazkar Negeri Sembilan. Terima kasih kepada semua. Jumpa lagi minggu depan. Bye.